Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita bertemu dalam siri live Facebook kita. Pada pagi ini kita sambung baca kitab At-Tazkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, bercerita berkenaan dengan kehidupan orang-orang mati selepas daripada kematian, dan juga cerita-cerita berkenaan dengan urusan dekat akhirat. Mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dalam perbincangan kita yang semalam, kita ada bincang berkenaan dengan bagaimana bumi sekeliling kita ni akan menjadi saksi untuk kita ke akhirat kelak. Begitu juga harta yang ada pada kita ni, harta kita ni pun dia akan jadi saksi untuk kita ke akhirat kelak. Itu kita bincang dalam perbincangan kita yang semalam. Pada pagi ni insya-Allah kita masuk bab yang ke-86. Bab ma jaa fi su'alil anbiya'i wa fi syahadati hadhil ummati lil anbiya'i ala umamihim. Itu tajuk kita bincang. Bab pada menjelaskan perkara yang berkaitan berkenaan dengan soalan para nabi dan juga penyaksian untuk umat ini bagi para nabi terhadap umat-umat mereka. Cerita je perbincangan kita ni tentang Tuhan bertanya kepada para rasul, dan juga rasul itu akan menjadi saksi untuk umat dia. Itu tajuk yang kita dah bincang. Permulaan muqaddimah ni dibincangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dengan membawa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan tanya kepada umat-umat yang diutuskan kepada mereka rasul, dan pasti kami akan tanya kepada para rasul, dan kami akan ceritakan kepada mereka dengan ilmu, wa makunna ghaibin, tanpa kami abaikan. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat ni bahawasanya semua umat manusia kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat yang diutuskan rasul kepada mereka akan ditanya soalan. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ditanya soalan. Kalau umat Nabi Musa alaihissalam, kaum Bani Israel, akan ditanya soalan. Umat-umat sebelum ni mereka ada rasul, mereka tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Taala akan tanya rasul masing-masing. Kalau kita rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ditanya soalan. Maka demikianlah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan semua nabi-nabi. Bukan sekadar Allah Subhanahu wa taala tanya, bahkan lepas Allah Taala tanya, Allah Taala akan cerita pula kepada mereka dengan ilmu, dan Allah Taala tak pernah lalai terhadap apa yang manusia lakukan. Jadi kita lah tanya, lepas tu Allah Taala lagi cerita pula dekat semua manusia tentang apa yang masing-masing buat, gitu. Wa qala, dan berkata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 92. Kata Allah Taala, fa warabbika walanas'alannahum ajma'in. Demi Tuhan engkau wahai Muhammad, kami akan tanya mereka semuanya. Jadi Allah Taala tanya semua, tak ada terkecuali. Fayabda'u bil anbiya'i alaihimussalam. Lalu dimulakan dengan para nabi alaihimussalam. Fayaqulu, lalu Allah Ta'ala bertanya, maza ujibtum, apa yang dijawab akan kamu?
qila wa fi tafsiriha kanu qad alimu walakin zahabat uquluhum wa azubat afhamuhum wa nasaw min shiddatil hawli wa azimil khutabi wa su'ubatil amri faqalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Di dalam tafsir dikatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tanya, apa jawapan kamu? Apakah jawapan yang kamu boleh berikan? Lalu mereka itu sesungguhnya tahu. Sebenarnya mereka itu tahu. Bila Allah Ta'ala tanya, apa jawapan? Bila Allah Ta'ala tanya tentang amalan. Bila Allah Ta'ala tanya, Nabi ni ada tak mereka mengutuskan wahyu aku kepada kamu, wahai manusia? Jadi Allah Ta'ala tanya itu, kanu qad alimu. Sebenarnya mereka ni tahu, kata Allah. Walakin zahabat uquluhum. Tetapi akal mereka telah hilang. Hilang akal mereka. Mereka tak boleh nak faham. Dan mereka telah lupa dengan sebab kedahsyatan yang ada pada ketika itu dan juga kehebatan dan kesukaran yang ada pada ketika itu, maka mereka mengatakan la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Dia kata tidak ada ilmu kepada kami, sungguhnya engkau ya Allah Tuhan yang cukup mengetahui perkara-perkara gaib. Jadi situasi begitu dahsyat pada ketika itu sehingga kan akal kita tak boleh nak fikir, sehingga kan kita susah nak faham. Dan disebabkan kesukaran yang begitu dahsyat itulah yang menyebabkan apabila ditanya kepada kita tentang apakah kamu telah didatangkan oleh apakah wahyu, apakah rasul yang telah diutuskan Allah Ta'ala tu dihantarkan kepada kita tu, Allah Ta'ala tanya dapat ke tidak, dia tahu tapi dia tak boleh nak jawab. Lepas tu rasul itu ada menyampaikan pesanan wahyu, dapat ke tidak, dia tak boleh nak jawab. Sebab apa? Sebab begitu dahsyat kehidupan pada ketika itu. Summa yuqarribuhumullahu fayud'a Nuhun alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghampirkan mereka. Lalu dipanggil Nuh alaihi salam. Dipanggil Nabi Nuh alaihi salam. Wa yuqalu, lalu dikatakan kepada Nabi Nuh alaihi salam, innal haibata ta'khudhu bimajami'i qulubihim fayadhaluna 'anil jawab. Dikatakan kepada Nuh alaihi salam, sesungguhnya kehebatan yang berlaku pada ketika itu telah menjadikan segenap hati mereka ni tak mampu untuk nak jawab. Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi Nuh alaihi salam dan juga umat-umat dia. Lepas tu Allah Taala tanya kepada Nabi Nuh alaihi salam, Allah Taala tanya kepada umat. Bila Allah Ta'ala tanya pada umat, dan ketika itu begitu dahsyatnya kehidupan pada ketika itu, umat ni tak boleh nak jawab. Apa kandungan soalan Allah Ta'ala pada Nuh, apa kandungan soalan pada umat, nanti kita akan tengok kat bawah. Dia ada perbincangan dia lah, begitu. Summa innallaha yusbituhum wa yuhaddisu lahum dhikran fashhaduna bima ajabat bihi umamuhum. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun bagi kepada mereka itu kekuatan. Wa yusabbit. Bagi kekuatan yang menyebabkan datang kepada mereka itu ingatan. Yang tadi mereka punya akal dah terlalu kehidupan yang begitu dahsyat sehingga kan akal mereka ni tak boleh nak berfungsi. Sehingga kan mereka susah nak faham. Jadi mereka tak boleh nak jawab. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi kepada mereka itu kekuatan, baru boleh mereka bercakap. Lalu faishhaduna bima ajabat bihi umamuhum. Maka mereka pun menjadi saksi dengan apa yang dijawab oleh umat-umat mereka. Baru boleh jawab umat-umat tu begitu. Tak. Jadi kalau kita tengok daripada cerita ni, digambarkan kepada kita bahawasanya kehidupan pada akhirat nanti ni terlalu dahsyat. Sehingga kan akal kita susah nak berfungsi, pemahaman kita susah nak berfungsi. Apabila ditanya soalan, kita tak boleh nak jawab pada ketika itu. Bukan tak tahu, tapi tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab ni bukan sebab tak tahu, tak boleh nak jawab ni sebab situasi ketika itu begitu dahsyat sehingga kita tak sempat nak fikir. Macam kita lah. Kadang-kadang bila kita ni terlalu takut, bila kita ni terlalu gerun, kita panik sebagai contoh. Lepas tu masuk dewan peperiksaan, panik sangat. Kita bukan tak hafal apa yang kita belajar tu, apa yang nak jawab dalam peperiksaan tu, kita hafal. Tapi sebabkan begitu dahsyat, begitu takut, menyebabkan tak datang dalam pemikiran kita kan. Begitu. Kita naik kereta sebagai contoh. Masa naik kereta tu kita biasa je boleh fikir. Tiba-tiba ternampak polis. Disebabkan takut dengan polis ni, otak kita suka nak berfungsi. Last sekali kita melakukan perkara yang tak sepatutnya. Dia kadang-kadang berlaku pada kita semasa hidup dekat dunia. Benda yang sama ni berlaku dekat akhirat nanti.
begitu dahsyat kehidupan ke akhirat, sehingga kan apabila Allah Ta'ala tanya kepada kita berkenaan dengan Nabi-Nabi kita, kita tak boleh nak jawab. Bukan sebab kita ni tidak boleh, bukan sebab kita tak tahu, bukan sebab kita tak faham, tapi keadaan yang begitu dahsyat itulah yang menyebabkan kita tak mampu nak jawab. Tapi akhir sekali Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita, maka kita pun boleh jawab terhadap persoalan-persoalan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkait dengan para nabi masing-masing. Gitu. Baik. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuji'u an-nabiyyu yawmal qiyamah wa ma'ahu ar-rajul wa yuji'u an-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulani wa yuji'u an-nabiyyu wa ma'ahu ath-thalathatu wa aktsaru min dhalika fayuqalu lahu hal ballaghta qaumaka fayaqulu na'am fayud'a qaumuhu fayuqalu hal ballaghakum fayaqulu la fayuqalu man yashhadu laka fayaqulu Muhammadun wa ummatuh fatud'a ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayuqalu hal ballagha hadha fayaqulu na'am fayaqulu ma ilmukum bidzalik fayaqulu akhbarana nabiyyuna bidzalika anna ar-rusula qad ballaghu fasaddaqnahu qala fadzalika qawluhu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallam bercerita kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuji'u an-nabiyyu yaumal qiyamati wa ma'ahu ar-rajul. Nabi itu akan didatangkan pada hari kiamat nanti bersamanya seorang pengikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuji'u an-nabiyyu wa ma'ahu rajulani. Nabi Muhammad kata dekat akhirat nanti ada Nabi tu datang, dia bawa seorang je pengikut. Ada pula Nabi tu datang bersamanya 2 orang je pengikut. Dan ada Nabi itu datang bersamanya 3 pengikut. Wa aktsaru min dzalika, dan ada yang lebih daripada itu. Lalu dikatakan kepada Nabi itu, hal ballaghta qaumaka, kamu telah sampaikan ke wahyu aku kepada mereka, kepada umat, kepada kaum kamu? Lalu dia berkata, na'am, anda sampaikan wahai Allah. Faidu'an qaumuhu, lalu dipanggil pula umat dia, kaum dia pula dipanggil. Lalu dikatakan, hal ballaghakum, adakah Nabi kamu telah sampaikan wahyu kepada kamu? Fayaquluna la. Tiba-tiba kata umat ni, kata kaum ni, tak dapat. Nampak? Umat menipu pada ketika itu. Fayuqalu man yashhadu laka. Lalu ditanyakan kepada umat itu, tanya kepada umat itu, ada tak saksi untuk kamu? Bukan. Lalu ditanya kepada Nabi. Apabila tanya pada Nabi, kamu dah sampaikan? Telah sampaikan wahyu. Lalu Allah Ta'ala tanya pada kaum, apakah kamu dapat tak wahyu daripada Nabi? Mereka kata tak dapat. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada Nabi itu, apakah kamu mempunyai saksi? Allah Ta'ala tanya kepada kaum kepada Nabi tadi. Fayaqulu, lalu Nabi itu jawab, Muhammadun wa ummatuhu. Saksi aku adalah Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadu'a ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipanggil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu hal ballagha hadha. Lalu ditanyakan kepada Muhammad dan lalu ditanya kepada umat Nabi Muhammad sallam, apakah Nabi itu telah menyampaikan ini wahyu? Fayaquluna na'am. Lalu umat Nabi Muhammad sallam kata, memang Nabi itu menyampaikan. Fayaqulu ma ilmukum bidzalik. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalannya, ma ilmukum bidzalik. Macam mana kamu wahai umat Nabi Muhammad boleh tahu yang bahawasanya Nabi itu menyampaikan wahyu? Menyampaikan wahyu. Ni umat dia kata tak ni. Tiba-tiba Nabi itu tanya pada umat kata ya, sebenarnya sampaikan. Jadi macam mana umat Nabi Muhammad sallam ni boleh tahu? Fayaquluna, lalu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, akhbarana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam bidzalika anna rusula qad ballaghu fasaddaqnahu. Kami ni umat Nabi Muhammad cakap depan Allah. Kami ni, kata umat Nabi Muhammad, tahu ni sebab Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pernah cerita dekat kami, dan sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan segala wahyu, lalu kami percaya apa yang diceritakan oleh Rasul Muhammad sallam kepada kami. Kata qala fadzalika qauluhu ta'ala, maka berkata demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kata Allah Taala, surah Al-Baqarah ayat 143.
Kata Allah Ta'ala, begitulah kami jadikan kamu sebagai umat yang pertengahan, supaya kamu menjadi saksi kepada manusia, dan adalah Rasul atas kamu itu pula sebagai saksi. Itulah cerita dia. Al-Quran ada sebut bahawasanya Allah Ta'ala jadikan kamu, yakni umat Nabi Muhammad SAW ni sebagai umat pertengahan. Allah Ta'ala sebut, wa yakunu litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu wahai umat Nabi Muhammad SAW menjadi saksi kepada manusia. Apa maksud menjadi saksi dekat akhirat nanti? Apa maksud menjadi saksi kepada manusia? Maksudnya ke akhirat nanti Allah Ta'ala panggil Nabi. Nabi yang ada datang tu ada seorang umat. Ada Nabi tu 2 orang umat. Ada Nabi tu 3 orang umat. Ada yang lebih daripada itu pun ada. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada umat, korang dapat tak wahyu? Allah Ta'ala tanya dulu kepada Rasul, apakah kamu dapat wahyu dan kamu sampai kepada umat? Nah, Rasul tu kata dapat dan kami sampaikan. Kata Rasul. Lepas tu Allah Ta'ala tanya pula kau masing-masing, kau orang dapat tak wahyu ni? Dia kata tak dapat. Umat menipu pada ketika itu. Umat Nabi masing-masing tu, umat tu tipu. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada Nabi yang mengatakan telah sampaikan itu. Nabi yang umat masing-masing kata tak tu. Dia tanya kepada Nabi tu, dia kata apa bukti kau yang kau dah sampaikan? Kata Nabi itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab umat Nabi Muhammad sallam ni, Nabi Muhammad ada menyampaikan wahyu. Ada kisah para nabi diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi kita umat Nabi Muhammad ni ditanya sebab kita ni telah dicerita oleh Nabi kita dan kita percaya apa Nabi kita cerita. Jadi saksi kita ni diguna pakai. Itulah maksud dengan firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Supaya kamu menjadi saksi kepada manusia. Gitu. Baik. Hadis yang kita baca ni adalah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Baik. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yud'a Nuhun yawmal qiyamati fayaqulu labbaika wa sa'adaika ya rabbi, fayaqulu hal ballaghta, fayaqulu na'am, fayuqalu li ummatihi hal ballaghakum, fayaquluna ma atana min nadhir, fayaqulu man yashhadu laka, fayaqulu Muhammadun wa ummatuh, fayashhaduna annahu qad ballagha, fadzalika qawluhu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Lebih kurang macam cerita tadi daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata Rasulullah sallam, yang mula-mula sekali dipanggil pada hari kiamat nanti adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam dipanggil Allah Ta'ala. Lalu Nabi Nuh alaihi salam jawab, labbaika wa sa'adaika ya rabbi, aku sambut suruhan kamu wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala tanya, apakah kamu telah menyampaikan wahyu kepada umat? Lalu kata Nabi Nuh AS, na'am, aku telah sampaikan wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayuqalu li ummatihi, dan dikatakan kepada umat dia pula. Lalu ditanya kepada umat Nabi Nuh AS, hal ballaghakum, apakah Nabi Nuh AS telah menyampaikan wahyu kepada kamu wahai kaum? Fayaquluna ma atana min nazir. Nampak menipu. Dia kata kami tak dapat pun sebarang peringatan daripada Nabi kami. Punya jahatnya umat. Akhirat di hadapan Allah Ta'ala pun boleh tipu lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqulu man yashhadu laka. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Nuh AS, saksi kamu wahai Nabi Nuh AS. Lalu kata Nabi Nuh AS, Muhammadun wa ummatuhu. Muhammad dan umat Nabi Muhammad SAW adalah saksi kami. Gitu. Fayashhaduna annahu qad balagha. Dan lalu umat Nabi Muhammad pun menjadi saksi, menceritakan bahawasanya memang Nabi Nuh AS ada menyampaikan. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran ada kisah Nabi Nuh AS. Kita tahu. Kita tahu dalam Al-Quran, kita tahu kisah Nabi Nuh ni ada dalam Quran, kisah Nabi Nuh AS. Kalau kita baca dalam riwayat lain, ketika itu umat Nabi Muhammad SAW yang dipanggil itu ni membaca satu firman Allah Ta'ala, bahawasanya Nabi Nuh AS ada berkata, da'autu qaumi laylan wa nahara wa lam yazidhum fi du'ai illa firara. Ayat itulah dibacakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika itu umat Nabi Muhammad sallam adalah saksi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Baca firman yang berbunyi, berkata Nabi Nuh alaihi salam, da'autu qaumi laylan wa nahara, aku mengajak umat aku kepada agama itu siang dan malam, wala yazidhum fi du'ai illa firara, tak bertambah daripada mereka kecuali pakat lari tinggalkan aku. Cerita dah pakat lari, bukan nak dengar aku nak cakap. Tu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Baik.
Jadi maksudnya nabi-nabi dulu ni, mereka ni dinafikan oleh umat mereka. Bila dinafikan, umat-umat nabi dulu perlu pada saksi. Jadi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi untuk nabi-nabi terdahulu. Begitu. Tak. Okey, hadis yang bab yang ke-87. Bab majaa fi syuhada'i 'indal hisabi. Bab pada menyatakan berkenaan dengan menjadi saksi di ketika hisab. Apabila kita sampai satu keadaan dekat akhirat nanti, dia ada hisab. Jadi kita ni menjadi saksi. Macam mana tu? Kita akan tengok dalam tajuk kat sini, insya-Allah. Qala al-ulama'u wa takunu al-muhasabatu bimashhadi minan nabiyyin wa ghairihim. Qala Allah Ta'ala wa ji'a bin nabiyyin wa syuhada'a wa qudiya bainahum bil haqqi. Berkata ulama-ulama kita, muhasabah ataupun hisab itu berlaku dengan penyaksian daripada para nabi dan selain daripada para nabi. Jadi para nabi ini disebut secara khusus bahawasanya mereka akan menjadi saksi, ya. Berkata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, didatangkan para nabi itu dan para syuhada, lalu ditetapkan kebenaran pada ketika itu di kalangan mereka. Surah Az-Zumar ayat 69. Wa qala fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Surah An-Nisa ayat 41. Bagaimana apabila kami datang min kulli ummatin bi syahidin. Kami datang daripada setiap-setiap umat itu membawa saksi, dan kami datang dengan engkau wahai Muhammad atas mereka itu saksi. Jadi dalam ayat Quran ni Allah Ta'ala bagi tahu bagi tiap-tiap umat itu nabi mereka akan jadi saksi. Kita pun sebagai umat Nabi Muhammad SAW datang, Nabi Muhammad menjadi saksi untuk kita. Tu kata ni, kata ayat Quran surah An-Nisa ayat 41. Wa syahidu kulli ummatin nabiyyuha. Saksi bagi tiap-tiap umat itu adalah nabi masing-masing. Nabi masing-masing. Kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Nabi Muhammad jadi saksi kepada kita. Begitulah umat Nabi Nuh, begitulah umat Nabi Lut, begitulah umat nabi-nabi yang sebelum kita, begitu. Wa qila innahum katabatul a'mali wa huwa al-azhar fatuhdarul ummatu wa rasuluha fayuqalu lil qaumi ma ajabtum al-mursalin wa yuqalu lirrusul ma ujibtum fataqulu ar-rusul la ilma lana ala ma taqaddama fil babi qablu summa yud'a kullu wahidin 'ala al-infiradi fasyahidu 'alaihi sahifatu 'amali wa katibiha. Jadi saksi bagi tiap-tiap umat itu adalah nabi masing-masing. Dikatakan menurut ceritanya, sesungguhnya mereka itu membawa kitab amalan masing-masing, bawa kitab amalan. Itulah yang paling azhar. Dihadirkan umat dan rasul masing-masing, lalu dikatakan kepada kaum, lalu kita ditanya, Tuhan tanya kepada kaum itu, apakah rasul telah mendakwahkan kamu dan kamu terima dakwah rasul itu? Soalan. Dan dikatakan juga, lalu ditanya pula kepada rasul pula, maza ujibtum, kamu terima wa yuqalu lirrusul, lalu ditanya kepada rasul, kamu diterima tak selepas disampaikan? Apabila nabi itu menyampaikan wahyu, apakah wahyu kamu diterima tak oleh umat-umat? Ni Allah Ta'ala tanya. Allah Ta'ala tanya kepada kaum dapat tak wahyu yang disampaikan oleh rasul kepada korang? Lepas tu Allah Ta'ala tanya kepada Rasul, Rasul, kamu bila sampaikan, ada tak dia orang ni terima dakwah kamu? Macam tu. Ni soalan kepada umat, kepada kaum dan juga Nabi. Fataqulu ar-rusul. Jadi para Rasul ni jawab, Nabi-Nabi ni jawab, la ilma lana. Kami tak tahu. Begitu. Alamat taqaddama fil babil qablu, seperti mana cerita dalam bab sebelum kita bincang lah. Summa yud'a kullu wahidin alal infiradi. Lalu tiap-tiap seorang tu dipanggil. Satu-satu dipanggil, begitu. Fasyahidu alaihi sahifatu amalihi wa katibihi. Jadi saksi yang ada pada ketika itu adalah buku amalan kita. Sahifatu amalihi wa katibihi. Ni buku amalan kita ke akhirat nanti, itu merupakan saksi ke akhirat nanti. Jadi kalau kita tipu ke apa ke, itulah akan ditunjuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu qad ukhbira fid dunya anna alai summa yud'a kullu wahidin ala fasyahidu fa innahu qad ukhbira fid dunya, sesungguhnya dia diberitahu di dunia, anna alaihi malakaini yahfizani a'maluhu wa yunsukhanuha. Jadi diberitahu tentang amalan di dunia, bahawasanya masa dia duduk kat dunia tu ada dua malaikat yang jaga amalannya dan catat. Dua-dua ni catat.
Kita ni kena ingat, masa kita hidup atas muka bumi ni, ada yang tukang follow kita dan dia tu kerja dia catat amalan kita. Raqib Atid tu lah kan. Dia akan catat, dia akan jaga kita, dia akan catat amalan-amalan kita ya. Jadi kita ada buku catatan tu lah. Wa huwa qauluhu ta'ala inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami minta malaikat tulis apa yang kamu lakukan. Kita ni apa yang kita lakukan tu Allah Ta'ala dah minta malaikat tolong catat. Cerita dia. Jadi pada ketika itu bila dipanggil Nabi, tanya pada Nabi, lepas tu tanya pada umat. Kalau umat nafikan, susah nak nafi. Dia nafi macam mana? Dia kata tak, bohong. Buktinya ni ada kitab. Ada buku amalan telah dibawa kepada kita kan. Jadi nak nafi tak boleh lah sebab ada bukti dah. Macam tu. Dia macam kita masuk dalam mahkamah. Bila kita masuk dalam mahkamah, kadang-kadang kita tipu hakim. Peguam tu tanya soalan, kita tipu. Yang peguam satu lagi tengok kita duk menipu. Habis bahagian dia, bangun pula peguam satu lagi, dia berkata, macam mana kamu kata macam tu? Ni dokumen dia, bila tengok dokumen kita berjam. Macam itulah situasi dekat akhirat nanti ya. Begitu. Summa yunadi bihim fardan. Kemudian Allah Ta'ala panggil seorang-seorang. Satu panggil fa yuhasabu kullu wahidin minhuma. Lepas tu dia hisab satu persatu. Mati kita. Fa izal aqdamu tashhudu wal yadan. Lalu Allah Ta'ala lalu kaki menjadi saksi dan juga dua tangan. Masa tu kaki ni betul bercakap. Tak ada ya Allah. Nabi dah sampaikan, dia tak terima. Dua tangan. Begitu juga dua tangan pun bercakap. Memang Nabi tu dah sampai dah, dia tak nak terima. Habis kita pada masa tu. Wa huwa qauluhu ta'ala yawma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Kata Allah Ta'ala, hari ini bersaksilah atas mereka itu oleh lidah mereka, tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka dengan apa yang mereka amalkan. Ini cerita Al-Quran ni. Wa qad ja'a fil khabar. Dia lidah di sini bukan mulut ni. Lidah ni bercakap. Bukan macam kita ni, kita bercakap. Lidah ni membantu untuk kita bercakap. Kita berfikir. Bila kita fikir, dia memberi isyarat untuk kita nak bercakap. Maka lidah pun bergerak, keluarlah apa yang kita fikir. Dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata, tashhadu alaihim alsinatuhum ni, bukan macam kita bercakap ni. Maksudnya, lidah sendiri ni bercakap. Bukan mulut kita bercakap. Satu, kita bercakap mulut kita. Satu lagi, lidah kita bercakap. Akhirat nanti mulut tak boleh bercakap dah. Sebab dalam Quran, Allah Ta'ala kata, mulut telah dikunci. Lepas tu yang boleh bercakap ni apa dia? Lidah bercakap. Ni, lidah kita ni bercakap. Tu maksud dia begitu. Wa qad jaa'a fil khabar anna rajulan minhum yuqifu baina yadillahi tabaraka wa ta'ala fayaqulu lahu ya 'abdas su'i kunta mujriman wa 'asiyan fayaqulu ma fa'altu fayuqalu lahu 'alayka bayyinah fayu'ta bihafzatihi fayaqulu kadzabu 'alayya fatashhadu jawarihuhu 'alayhi fayu'mar bihi ila an-nari fayaj'alu yalumu jawarihahu fataqulu lahu laysa in ikhtiyarina in antaqana Allahu allati antaqa kulla shay'in wa taqaddama anna al-ardha wal mala mimman yashhad wa idza qala al-kafir la ujiza ala nafsi illa shahidan minni khutima ala fihi fatashhadu arkanuhu kama taqaddama. Sesungguhnya datang dalam hadis, sesungguhnya ada seseorang lelaki di kalangan mereka telah datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Ta'ala panggil dia, wahai hamba yang jahat, kamu adalah orang yang melakukan dosa. Kamu adalah orang yang melakukan jenayah agama. Lalu dia bercakap, dia kata, apa yang aku dah buat ya Allah? Nampak, dia boleh bercakap lagu tu di hadapan Allah. Lalu dikatakan kepadanya, kamu perlu ada bukti. Lalu didatangkan kepadanya dengan buku amalan. Lalu Allah Ta'ala berkata kepadanya, kamu telah berdusta atas nama aku. Nampak, dusta, menipu kamu ni. Fatashhadu jawarihuhu alaihi. Lalu segala anggota badannya akan bercakap menjadi saksi untuk dia. Lalu dia pun dicampak ke dalam neraka, diheret kepada neraka. Maka dia mendapat kesakitan kepada anggota-anggota badannya. Lalu dikatakan, fataqulu lahu laisa an ikhtiyarina. Lalu dia bercakap, dia kata ini bukan dengan ikhtiar kami, bukan dengan sukarela kami. Lalu dikatakan firman Allah Ta'ala, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kami bercakap seperti mana yang lain semua perkara boleh bercakap. Ni kata anggota badan Ni jawarih kita ni, anggota badan kita ni akan bercakap kepada kita. Ini cerita ni orang yang berdusta atas nama Allah Taala tadi.
Kan? Dia kata tak ada. Kami tidak melakukan dosa dan maksiat. Dia nafikan. Allah Ta'ala kata, ada bukti. Buktinya ada ni. Awak mari buku. Rupa-rupanya bukan sekadar buku. Tangan kaki habis bercakap bagi tahu. Dah, dia ni memang kaki maksiat, ya Allah. Lepas tu, semua anggota badan ni bercakap, bagi tahu kepada kaki maksiat itu, kami ni boleh bercakap kerana Allah Ta'ala telah menjadikan kami boleh bercakap seperti mana yang lain pun boleh bercakap. Begitu cerita dia. Wa taqaddama annal arda wal mala mimman yashhad. Kalau kita tengok dalam perancangan sebelum ni, bumi, harta kita boleh menjadi saksi. Wa iza qala al kafir, dan orang kafir pun boleh bercakap. Dia kata, aku tidak izinkan atas diri aku kecuali aku menjadi saksi diri aku sendiri. Kafir bercakap lagu tu. Dia tak nak izinkan siapa-siapa menjadi saksi. Tak boleh. Aku sendiri yang menjadi saksi. Masa orang kafir tu kata aku sendiri jadi saksi, tangan dia bercakap, kaki dia bercakap menjadi saksi. Penatlah pada masa tu. Khutima ala fihi, lalu ditutup mulut dia. Dia kata, aku tak nak jadi saksi, kata orang kafir. Semua orang tak boleh jadi saksi kecuali diri aku sendiri. Ni kata orang kafir ni. Lalu kata Imam Qurtubi ni, khutiba ala fihi, ketika itu mulut mereka dikunci oleh Allah Ta'ala, fatashhadu arkanuhu, maka tangan kaki dia semua akan menjadi saksi untuk diri dia. Penatlah. Jadi nafi lah macam mana pun, benda tak boleh nak nafi. Sebab segala pembuktian itu ada pada Allah SWT. Allah Ta'ala tahu, dan rupa-rupa yang menjadi saksi itu adalah anggota badan kita sendiri. Itulah situasi dahsyat yang berlaku ke akhirat nanti. Begitu. Baik. Ke-88. Babu ma jaa fi uqubati mani'iz zakati wa fasihatil ghadir wal ghali fil mawqif waqtal hisab. InsyaAllah kita akan bincang esok bab pada menjelaskan berkenaan dengan azab kepada orang yang tak bayar zakat, dan juga orang yang berbohong dan melampau. Dan semua soalan itu, semua hukuman itu akan diberikan waktu hisab nanti. Itu insya-Allah kita akan bincang dalam rancangan kita esok insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Wallahu alam. Wallahu alam. Okey, tengok ada soalan tak? Ada pertanyaan tak? Okey, tak ada. Kat sini ada komen seorang kawan, dia memerlukan bantuan. Ada siapa-siapa yang boleh bantu, bantulah kawan kita Syam-Syam. Boleh, semua ni cerita ni situasi ke akhirat. Bila sebut situasi dekat akhirat, maksudnya semua manusia telah dihimpunkan. Ni cerita ni dilepas daripada tajuk mahsyar. Semua manusia dibangkitkan, start daripada zaman Nabi Adam, semua akhir dunia semua dibangkitkan. Maka di situlah timbul panggil seorang-seorang umat, seorang-seorang nabi bersama dengan umat. Itu cerita dia. Jadi ketika itu umat Nabi Muhammad SAW ni dah ada dah. Ni bukan cerita sebelum berlaku kiamat. Cerita ni cerita selepas daripada mahsyar yang semua manusia telah dibangkitkan. Wallahu a'lam. Okey, ada lain soalan? Kalau tak ada cukuplah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.